No, depa ni orang pertama patut depa ni jadi hero. Depa ni orang pertama yang buat video tu. Saya tonton pergi semak balik video lama-lama. Tonton tengok siapa yang sentuh dulu pasal benda ni. Bukan Brother Burger ni. Cuma Brother Burger ni mungkin dia duk kawan dengan PPM semua tu meletup dia punya video tu. Tapi yang mula-mula buat video ni saya nak cakap dengan tuan-tuan, hero yang mula-mula buat video ni Ala Ridwan Radin. Ala Ridwan Radin dengan Brother J, depa buat Sungai Buloh. Orang duk cerita kat saya banyak ni pasal Sungai Buloh ni. Dia pun nak kata, Fik tolong tengok saya pasal Menega Melayu ni kan. Saya pun pening lah sebab dia macam ni lah. Apa nama ni, nak lawan tu tak betul, tak cara kena. Apa nama, cara dia tu tak kena. Bila cara dia tu tak kena, dia tempiah habis kan. Dia tempiah habis pada semua. Tu adalah satu lah yang pertamanya. Yang keduanya kita kena ingat juga, mungkin juga 8 orang pegawai hak kena tahan dengan SPRM tu kan, selama ni dia duk makan rasuah kan. Lepas tu bila dia dah tak ada kan, anggota-anggota dia hak mana nak buat kerja betul-betul ni, dia buat kerja betul-betul lah kan. Kita kena terbuka tang situ juga. Kita kena fikir bab tu juga. Jangan kita duk kata depa nak balas dendam kan. Mungkinlah depa ni kan dulu tak boleh nak buat kerja sebab pegawai depa ni duk makan tepi dan sebagainya. Tapi bila pegawai depa kena tahan, time ni lah depa nak buat kerja. Tu kita tak tahu tak. Bukan kadang-kadang bukan balas dendam, mungkin faktor dia macam tu kan. Tu kita tak tahu. Habis hanti pun kena balun itulah pasal dia. Tapi tak apa. Pengarah MSA terciduk pasal hangat ni. Dia tak mau masuk nombor tak? Bukan nombor. Suruh Harisa keluar PBT tak, semua PBT akan buat benda yang sama. Sebab dia macam ni lah tuan-tuan. Isu pusat judi ni dulu pernah jadi sekali dah macam ni juga. Isu pusat judi dulu yang keluarkan arahan ni adalah Datuk Mazlan Mansur. Dia kata okey, kalau ada satu pusat judi dekat satu daerah maka pegawai tu akan kena tukar serta-merta. Jadi pada waktu tu semua daerah pakat kosong habis rumah judi ni saya tahulah waktu tu saya khidmat lagi jadi dia bila jadi macam tu macam contoh macam ni, viral ni dia pun cuba spin. Sebenarnya dia bukan viral untuk bantah judi dia viral ni disebabkan apa? Sebab dia tak puas hati tadi pun MSA buat keluar kenyataan tentang dia menega tapak tu dah ada tapak dah yang disediakan kepada dia, tetapi dia tak mau Jadi bila kata orang, dia kata MSA tak buat kerja. Bila kata MSA tak buat kerja, MSA buat kerja lah sebab dia pukul rata. Orang lain juga duk berjuang juga tentang rumah judi ni. Orang lain juga duk berjuang tentang warga asing. Majlis tak pergi tutup kedai orang Melayu pun sebab depa skop depa fokus pada warga asing depa tak fokus pada peniaga Melayu yang ni dia pergi tibai peniaga Melayu pun tak kena jadi depa ambil semua tindakan lah. Jadi cara perjuangan tu tak betul jadi bila cara perjuangan tu tak betul, dia tempiah habis ke semua lah jadi sekarang ni kita nak salah mereka pun tak boleh, kita nak kecam mereka pun tak boleh sebab mereka buat kerja sebab semua tu semuanya bersalah bina bumbung lebih daripada ukuran tu semua ada di bawah undang-undang kecil majlis tu jadi orang kata apa, undang-undang am pun ada tu kita nak bersalah mereka macam mana. Dulu kita bersalah mereka tak buat kerja kita kata mereka tak buat kerja. Macam mana majlis ni tak buat kerja langsung, ayat ini keluarkan tak buat kerja. Sekarang ni mereka buat kerja. Bila kita nak lawan mereka, kita nak lawan macam mana? Kita nak bagi ayat apa? Kita nak bagi ayat apa? Tuan-tuan fikir macam mana saya nak backup? Saya pun pening. Saya nak tolong macam mana? Saya tak tahu dah kita nak tolong macam mana? Tak tahu dah. Sebab apa mereka buat kerja betul takkan nak dakwa mereka di mahkamah kerana mereka buat kerja betul banyak faktor kat Sungai Buloh tu. Pokok pangkalnya biarlah MBSB buat kerja. Itulah orang kata. Biarlah mereka buat kerja. Kita nak bersalah mereka pun kita tak tahu nak bersalah macam mana. Contoh macam polis trafik memperbanyakkan roadblock. Tu kerja mereka. Takkan kita nak kecam. Takkan kita nak kata ni awak ni bila timbul isu baru nak buat roadblock. Hari tu hampa timbul isu untuk apa? Hampa timbul isu supaya polis dengan majlis ambil Aisyah keluar. Aisyah seorang yang keluar. Keluar sekarang. Keluar. Itu. Macam itulah dak hak kena tangkap tu. Dak tu saya kata. Kita kena fikir kepada dua faktor. Mungkin selama ni ahli majlis depa tak boleh nak buat kerja sebab apa?
pegawai-pegawai mereka ni ambil duit tepi. Jadi dah dilaporkan, pegawai dia kena tangkap, 8 orang kena tangkap SPRM. Jadilah ni tibalah masa-masa anggota hak tak ambil rasuah ni depa nak buat kerja. Jadi ada buat kerja ni depa ni kena tangkap ambil rasuah dah kalau nak kata balas dendam. 8 orang tu dah kena tangkap. Bila dia kena tangkap, secara automatiknya dia tak ada kuasa ke atas anggota dia. Macam mana pula dia nak keluarkan arahan? Hak tu kita kena fikir pula kemungkinan kedua. Dia tak boleh nak keluar arahan sebab apa, dia duduk di dalam lokal SPRM sekarang ni. Jadi kenapa anggota bawah dia buat kerja? Mungkin selama ni anggota bawah dia tak boleh nak buat kerja. Disebabkan apa? Disebab apa? Dikongkong oleh pegawai dia. Jadi pegawai dia 8 orang dah kena tangkap dengan SPRM. Lah masa untuk mereka buat kerja. Masa yang mana sebelum daripada ni mereka nak buat kerana Allah Ta'ala tetapi mereka tak boleh buat. Dekat situ kita tak mau fikir pula. Yang kita duk fikir semua negatif. Kita dah kata ni semua punca nak balas dendam. Kecuali lah kalau dituduh ke semua ahli majlis ahli majlis penguatkuasa Shah Alam ni semua ambil rasuah. Bolehlah kita kata balas dendam. Hak kena tangkap 8 orangnya. Bila hak kena tangkap 8 orang, kita nak kata depa balas dendam macam mana? Itu yang orang kata tu. Itu yang kita perlu fikir. Allah ni depa menjalankan tugas depa. Takkanlah bila depa menjalankan tugas pun kita nak kata depa makan rasuah juga. Bila tak buat kerja makan rasuah, bila buat kerja makan rasuah. Lah nak buat apa? Okey, lah nak buat apa? Bagi tahu saya nak buat apa. Saya nak suruh usulkan. Saya nak usulkan di parlimen. Suruh apa? Bubarkan majlis. Tak payah dah. Negara kita tak payah ada penguatkuasa. Macam tu. Buat kerja salah, tak buat kerja salah, habis depa nak buat apa? Depa nak buat apa lah ni? Bubarkan je lah. Jadilah ni pakat kita buat satu pula. Kita buat memorandum. Suruh orang lain lah. Saya tak mau buat lah kerja bodoh macam tu. Suruh orang lain. Suruh orang lain buat satu memorandum. Apa benda? Memorandum tu tajuk apa? Gesaan rakyat Malaysia supaya menghapuskan akta undang-undang kecil dan menghapuskan majlis penguatkuasa. Buat yang tu lah. Mudah. Dah buat kerja salah, tak buat kerja salah, apa itu senang, mudah. Nak menega pilah apa pun. Dan nanti jangan tuan-tuan marah. Kalau jangan tuan-tuan marah, kalau ada orang pergi parking lori ke, pergi letak kontainer dekat depan rumah tuan-tuan. Sekejap bila orang letak kontainer depan rumah dia, dia kata majlis tak buat kerja sebab tak angkut kontainer. Tapi bila kontainer tu kena angkut, tengoklah majlis ni dia tidak berperi kemanusiaan kepada orang Melayu kena angkut kontainer. Pula dah. Habis tu nak buat apa? Cuba bagi tahu nak buat apa. Depa ni nak buat apa? Tak buat salah, buat salah. Andi, bagi aku asri silap pergi viral kedai-kedai lain. Awak yang dia tak viral kedai judi dengan rokok saja. Sebab tu aku cakap dia buat atas dasar peribadi. Ya betul. Bubarkan MSA jadi ejen hok burger. Tahu tak apa? Bila pergi serbu bunyilah pergi kutip duit lah tu. Betul bro, ni sebab asal dengki. Betul, bila buat cara salah dia jadi macam ni ya. Bila jadi macam ni kita tak boleh nak buat apa dah. Sepatutnya orang yang buat tu yang kena usahakan. Orang yang buat tu yang kena usahakan. Sebab apa? Pandai-pandai sangat. Pandai-pandai sangat duk pi buat ikut suka hang. Lah ni semua kena. Bukan kata semua, satu Malaysia. Satu Malaysia. Dan orang kata sekarang ni lah untuk kita apa? Bila kedai-kedai tu kena tutup, waktu tu okey, sekarang ni apa peluang yang kita dapat pakai? Peluang yang kita dapat pakai adalah suruh tutup pasar-pasar Cina, pasar-pasar India yang secara haram. Ni peluang dia. Peluang untuk suruh tutup semua. Peluang suruh tutup semua. Pasar Cina, pasar India, yang dibuka secara haram. Lepas tu tutup apa? Tutup kedai-kedai warga asing. Macam brother kita kat Kelang, dia buat video baru ni saya tengok ada Alan Ridwan Radin kan. Depa turun pergi ambush semua kedai-kedai warga asing. Patut buat macam tu ambil pulang. Maknanya majlis tengah buat kerja lah ni, dia tengah hapuskan semua. Suruh tu dekat Kelang tu ada banyak tu, dekat Rantau Panjang. Rantau Panjang tu pun Aceh juga. Lepas tu dekat mana? Sungai Kapal Indah. Sungai Kapal Indah Bangla. Dekat Meru Bangla. Bangla dengan Nepal. Dekat mana lagi? Dekat Hentian Kelang. Dekat Hentian Kelang belakang tu Bangla. Bangla. Jadi orang kata apa? Dekat mana lagi? Dekat Kampung Jawa. Kampung Jawa Aceh. Aceh Indonesia. Patut kita fokus tu. Suruh dia pengkut semua kedai tu. Buat benda yang agak patut sudah tak boleh lah. Nak buat benda agak patut je lah. Sebab benda isu diviralkan tu adalah berkenaan dengan apa? Dia ambil gambar, dia persoalkan macam mana orang menega tepi jalan boleh menega, macam mana kat tapak parking boleh menega. Jadi bila benda tu dah viral, dia terpaksa ambil tindakan lah. Sebab dia ada di bawah undang-undang kecil apa. Dan kita dengar macam dia pun hujah. Tadi ada seorang lah, presiden Perkit apa benda tak? Masuk dalam akhbar kan, cakap kau-kau yang kita perjuangan Islam dan sebagainya. Ya betul, Islam ajak kita untuk mengadili orang tu dengan adil. Kita kena hukum orang tu dengan adil. Dia tak boleh tengok bangsa.
Dia tak boleh tengok bangsa, kena adil semua. Tu Islam aja. Tadi dekat mana hujah dia yang kata adil tu? Bila orang tu buat kerja, tak boleh pula. Hari tu dia panggil apa? MSA Zionis Yahudi. Tapi tak kena tangkap. Tu kita heran tu, depa boleh maki apa-apa saja depa nak maki. Atas sebab depa ni presiden. Lepas tu mewakili apa benda, persatuan Persatuan tu dia punya pusat dia dekat ni, dekat Aminuddin punya tu, dekat Kuala Lumpur. Saya tembak dekat dalam tu. Saya tembak Arisa Kristina keluar sekarang. Tutup pintu. Okey, jadi dia buat press ni, dia kata apa tentang Islam. Saya cukup tak suka orang jenis main nama Islam sebab dia punya pusat dia dekat mana? Pusat dekat Kuala Lumpur. Saya pi komen kat situ tadi apa tau. Ustaz punya office dekat Kuala Lumpur, ustaz tak nampak Emiko Ceras, Pudu, nampak Sungai Buloh Emiko Ceras, Pudu, Brickfield, Bukit Bintang, Cokit Road, lepas tu mana ni? Emiko Ceras, Wawa Club, Jalan Danwangi, Green Elephant, Bukit Bintang. Lepas tu mana ni? Pudu Plaza, Wisma Indah, semua tu tak nampak ustaz. Ustaz nampak Sungai Buloh kira kat Sungai Buloh je lah kita praktik agama Islam. Maknanya kat tempat lain tak payah praktik Pilah duk ada rumah tu pun tak haram jadi halal. Pilah tutup tu, duk sembang pandai sangat kita mesti berjihad, tutup jihad tutup sungguh-sungguh, janganlah duk buat ni rumah urut bersepah-sepah kat Gombak sana. Kat Gombak tutup duk sembang ni nak jadi bila timbul satu isu je, semualah perjuang kita mesti memperjuangkan agama Islam. Inilah yang Nabi ajak dan sebagainya. Ni kata ni orang-orang macam ni tak tahu esok mati nak jawab apa. Bila ada isu barulah hampa nak berjuang. Sama juga macam K. Hadib dulu. K. Hadib, kita mesti membela orang Islam dan sebagainya. Lah ni pergi mana? Muka-muka yang sama. Muka-muka yang sama. Kita tanya balik kat mereka, Ustaz, perjuangan Adib macam mana? Ustaz tak berjuang lah, tak turun lah kat dataran ke apa. Dulu Ustaz kata Adib ni orang Islam, kita kena bela dan sebagainya. Dia mati syahid dan macam-macam lah serta. Jadi Adib punya serta ni pergi mana Ustaz? Habis lah sebab isu dah tak ada. Berita pun tak masuk cerita pasal K. Hadib ni. Jadi Ustaz pun dah lupakan lah. Lah ni senang je, biar semua buat kerja betul-betul dan rakyat semua ikut undang-undang sama semua. Betul? Sebab apa? Islam tuntut benda tu kita mestilah menghormati undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Tapi Ustaz Lahanat ni pula pergi hajar pula. Dia kata apa? Panggil kepada MSA ni Zionis dengan Yahudi. Bagus lah. Pergi tuduh pula orang Islam kapiak. Jadi pun jadi kapiak sekali. Ni yang jadi masalahnya ni. Nak ajar orang untuk langgar undang-undang. Harap kau kuasa pergi check store hot burger kalau tak ada lesen. Store hot burger pun pakai Bangla. Ada gambar tadi viral kan. Nak ajar store dia pun Bangla duk masak burger. Bangla pun ambil kerja. Lepas tu dia kata kita kena hormati apa semua segala undang-undang. Kita tak mau ambil warga asing dan sebagainya. Habis tu Bangla dia masuk, dia apply visa bawah KDN, boleh kerja kat kedai burger. Hang pun ambil orang tak ada permit kerja dengan hang. Lepas tu hang nak cerita lebat. Kedai-kedai kilang-kilang pun buat extend pun sampai tutup longkang majlis bila saluran tersumbat masalah timbul. Bila longkang sumbat bagi tahu kata majlis tak buat kerja. Bila majlis buat kerja, kata majlis kejam. Tak mau nak beri muka kepada orang Melayu dan sebagainya. Ni jadi masalah dah. Syafiq mau gempur rumah pelacuran pula baru bom. Itu tempat depa pergi gempur tempat depa, office depa kat situ, office office pembela dekat Gombak kawasan depa. Depa duk sembang perjuangan Islam, depa buat saya Al-Ustaz Al-Ustaz saya tengah rancang lah ni 3 tempat. Tunggu ya 3 tempat tu 3 tempat tu tunggu siap depa punya tempat depa pi office depa kat Gombak mana? Kuala Lumpur. Settle masalah Kuala Lumpur. Lepas tu mana lagi? Seorang lagi Ceras. Satu lagi Villa Puteri. Pergi buat tu dulu. Pergi buat tu dulu.
Petaling straight kiri kanan. Tu tempat depa cakap kan. Tempat depa cakap, jangan cakap pandai. Kita mesti berjihad lah apa masa Ki Hadib dulu sama. Saya tembak depa ni masa Ki Hadib dulu. Hampa himpun duit berjuta-juta. Lepas tu hampa tak buat apa. Berjuta-juta tu saya tarik balik berjuta-juta tu sebab saya tak tahu nilai berapa. Tapi depa ada buat collection dana awam. Depa ada buat collection dana awam. Tu yang paling penting, itu yang paling pentingnya. Asli janggut mesti bertanggungjawab di atas perbuatan kotor sejarah. Apa ni? Tokoh judi marah huru-hara MSA. Kesian tengok orang Melayu. Ki Hadib modal politik je. Tu pasal dia hak ni pun Ki Hasri ni pun modal politik. Modal politik. Kita berjuang kerana Islam, modal politik lebih. Asli janggut ni betul-betul kena kifarah macam mana hang cakap sebelum ni. Awal-awal lagi aku sokong punya hang cakap. Kifarah dia dengan saya tu baik lah, dia tanggung kan. Hang buat kat ku, lepas tu hang tanggung lah balik kan. Perjuangan apa yang nak diperjuangkan sebab dah terang-terang salah dan emosi hasad dengki semata-mata. Ramai yang terkesan akibat daripada tindakan tidak bertanggungjawab ikut emosi. Mohon PDRM siasat. Mohon PDRM siasat punca sebenar di sebalik pendedahan dan tujuan individu tersebut memviralkan video viral judi haram kedai Aceh ini kerana secara tidak langsung telah mendatangkan fitnah dan mudarat yang besar dan meresahkan rakyat sekarang dengan pelbagai isu. Dah, hak pasal itu bagus. Tak ada masalah apa dia buat video kedai judi tu, kita sokong lah, bagus lah. Tapi macam orang lain lah, bila orang lain dia buat video kedai judi, dia fokus kedai judi je. Tapi ni hang tak fokus kedai judi. Dalam video hang tu kedai judi, kedai Melayu, kedai segala macam kedai, semua kedai hang suruh tutup. Sebab hang kata semua kedai ni tak ada lesen. Jadi bila apa yang hang buat tu, hang kata depa tak ambil tanggungjawab. Bila hang viralkan benda tu, depa ambil lah tanggungjawab. Hang tak boleh nak kata apa lah. Jangan nak saman orang Melayu saja, bangsa lain pun kena juga. Jangan jadi bangsa. Okey, cool, saya dah bagi tahu dah. Inilah sekarang ni tugas-tugas orang di sana. Untuk apa kita tengok ni, kenapa Alan Ridwan Radin boleh pergi turun kat kedai ni, kedai Bangla apa semua petang tadi, berapa banyak kedai Bangla dia turun. Kenapa Alan Ridwan Radin boleh buat? Memang daripada dulu lagi lah Alan Ridwan Radin dengan kawan dia tu memang anti warga asing. Dia pun buat video dulu, mula-mula video nak tanya tuan-tuan, Bantras warga asing di Selangor ni yang mula-mula buat video dulu Bro J dengan Alan Ridwan Radin. Depa duduk di Padang Jawa. Di Kampung Jawa ke Padang Jawa ke apa benda tu, saya dah lupa lah. Depa duduk di situ, depa tanya Majlis Pemandaran Kelang, macam mana boleh ada kedai warga asing penuh. Depa ni orang pertama, patut depa ni jadi hero. Depa ni orang pertama yang buat video dulu. Tuan-tuan pergi semak balik video lama-lama. Tuan-tuan tengok siapa yang sentuh dulu pasal benda ni. Bukan Brother Burger ni. Cuma Brother Burger ni mungkin dia duk kawan dengan PPM semua tu meletup dia punya video tu. Tapi yang mula-mula buat video ni, saya nak cakap dengan tuan-tuan, hero yang mula-mula buat video ni Alan Ridwan Radin. Alan Ridwan Radin dengan Brother J. Mereka buat video dekat mana? Brother J ke apa? Tak nama dia, saya dah lupa dah nama dia. Tapi saya dah follow lah yang buat video kita nak pergi jumpa dengan Mak Sabu tu. Apa nama dia? Apa nama dia? Atas naik Alza Gila Putih tu. Dia tu yang buat video dulu dekat Kampung Jawa. Jadi mereka ni boleh buat. Jadi orang lain tak boleh buat. Ambil lah video. Ambil video kedai warga asing. Bagi majlis pergi tutup semua kedai-kedai warga asing. Inilah yang orang kata apa poin yang pentingnya yang kita boleh guna. Salam Fik, pumpang kedai Aceh jual rokok sendiri, dia sendiri isap pula rokok seduk. Macam mana permintaan? Tak ada. Tak adalah pengeluaran. Siapa dia tahu yang isap rokok seduk? Saya tak tahu. Siapa dia isap rokok seduk? Siapa buka pintu tadi tutup balik? Isap rokok seduk. Siapa dia tuan-tuan? Saya dulu lah ni saya tak isap rokok. Dulu kalau tuan-tuan nak balon saya boleh. Sebab saya isap rokok di blend. Lah ni saya isap pot. Tuan-tuan tak boleh balon saya sebab tu. Saya tak suka rokok seduk ni. Hapus semua. Apa cerita Bangla boleh jual burger? Tu masih ada. Pecah temelang pekerja pun Bangla. Itulah. Nak isap rokok tak seduk mahal. Kepala otak kau lah siapa dia ni. Datuk Jamal pun turun sekali tadi. Betul, Datuk Jamal turun pasal kes mesin jahit jadi mesin judi. Bangla boleh kerja sektor 3D sahaja. Ni sektor 3D ni cuba bagi huraian apa benda sektor 3D. Saya boleh baca bagi orang tahu. Mungkin ada orang yang anti warga asing ni, mereka boleh tahu. Jangan bagi tahu sektor 3D lah. Tak tahu, saya pun tak tahu benda apa sektor 3D tu. Bagi penuh. Sebab apa? Di samping tuan-tuan teguk saya boleh baca. Tolong bagi apa benda sektor 3D.
Kan Asri Janggut ni nak nama je kot supaya boleh promote burger dia. Itulah yang kita nampak. Kan macam dia buat kat saya dulu lah. Dia buat macam tu, dia promote burger dia. Dia berani kata yang Melayu ada ni tak nak, tak nampak, nak tunggu nak tunduk dengan Cina, buat apa. Sebab tu mesti berani. Sama jangan pupak-pupak cakap tapi abuk pun tak ada. Undang-undang manusia yang buat. Apa benda ni serta ni. Depan City Plaza ada kedai warga asing. City Plaza depan City Plaza ada kedai warga asing. Tahu mana? Kedai gambak banyak saya tengok. Rokok Langkawi murah-murah. Betul Fik, Bangla boleh jual hot burger. Tu pasal dia. Kan kantin gambak tadi. Hot burger cuma fikir dia aja, sedangkan dia pun tak betul. Sampaikan burger Ramli pun dia petik. Dia nak cakap jenama hot burger lain baik kan. Wan Salmizi Miji perjuangkan kemerdekaan. Tu mana? Wan Salmizi Miji perjuangkan kemerdekaan ke-63. Tutup Little India, tutup Little China. Abang Sri Kumar buat panas ni abang. Jangan buat macam ni. Sekali dia kata abang buat hasutan kebencian kaum ni. Lagi masalah. Sebab Little India dengan Little China tu dia gazette tau. Dia gazette. Little India Brickfield tu dia bagi ada faktor tu saya silap saya. Dia bagi sebab apa tau. Little India tu. Abang Sri Kumar provoke macam ni. Sekali jadi percituhan pergaudahan. Apa nama perkauman ni. Bagi maksud saya tu kedai Cina haram. Pasar Cina haram dengan dengan pasar India haram. Saya tak sebut pasal Little India. Little India ni depa ada lesen, depa merdeka. Kan? Bagi saya itu yang terbaik. Tanjung Bendahara. Macam mana nak buat report kat atas Azri Janggut atas kebedapan terhadap Azri, terhadap polis dan askar? Tak payahlah. Kesian kat dia. BP tak payah. Saya pun tak pernah buat report kat orang Melayu. BP. BP kat dia. Vanessa tu berapa? Yang dia kata polis ATM tak solat siapa lah. Tu dia terbuka sendiri lah kan. Dia duk petik-petik sangat. Dia kata apa? Segala yang dipercakapkan oleh dia adalah kerana digerakkan oleh Allah Ta'ala. Ni dia nak kata apa lah pasal perkataan yang dia kata ni. Peniaga situ kata selama ni MSA bagi dia orang niaga tutup mata je, atas budi bicara je, tak ada bayar bulan. Ya betul. Saya mula-mula masa kes ni kan saya buat video, saya kata ada orang telefon saya. Bila saya bagi tahu, saya dah tanya pihak MSA, saya dah tanya polis Sungai Buloh, saya dah tanya peniaga di situ. Tapi saya tak pilih di situ, saya telefon lah sebab saya duduk di Kedah. Saya nak tahu lah cerita sebenar. Bila mereka cerita, orang pakai duk hentam saya, pumpang, balun saya, cakap saya ni macam-macam. Saya kata, mampu happy, esok orang beritahu sendiri ya. Lah ni yang beritahu sendiri. Lah orang beritahu sendiri. Sebab benda ni tak lama, macam dulu lah orang hentam-hentam saya. Kalau kita buat jalan yang benar, orang nak penjatuh kita, benda tu akan lama-lama akan terbuka juga dengan kesabaran. Aku rasa paling banyak pekerja asing yang ada kedai belah Kelang penuh dengan kedai Aceh dan Bangla. Betul Bik. Kat Sungai Kapal pun ada. Buat malu BPM ya. Isak Gam, Bro J, Alan Ridwan Radin, dengan apa nama? Azwan Ridwan Radin dengan Bob Sebik. Orang panggil dia Bob. Bro J memang anti warga asing. Patut bro hero betul tu Fik. Isak Rokok Nahim. Assalamualaikum Fik. Ya. Yang aku pelik ramai orang tasah hebat-hebat kawan dengan Asri Janggut. Takkan dia orang tak nasihat. IGP pun tegur dia tadi. Hari tu IGP sokong dia. 3D tu Penpool 4D. Tu Magnum. Jangan Luqman on. Saya Isyak rokok Peter di blend. John Putih, sektor 3D, dirty, dangerous, difficult. Dirty, dangerous, difficult. Kerja kotak, kerja membahaya dan kerja yang susah. Ni lebih kurang kepada ni lah. Buruh, sektor buruh. Sektor buruh lah ni kan. Sektor buruh 3D ya. Aku bukan balun hang Fik, jangan salah faham. Orang bising-bising Aceh jual rokok seluduk tu, tapi mereka sendiri isap rokok seluduk. Sembang je. Saya isap rokok ni lah ni. Bangla dengan rohnya ni memang bangsat. Suria, kat Kelang banyak kedai warga asing. Betul. Macam ni lah baru anak merdeka bro. Terbaik, teruskan. Terima kasih. Yang penting aku dengan bini aku sign petition. Petition tu pembahagi ruang. Asri Janggut terbaik. Asri Bukit Aman panggil siasat dah. Dia buat buat anak buat apa tu, dia bagi jatuh ni, dia bagi jatuh buayan.
Tampak tangan lah, tampak tangan. Baik kita report yang duk hina Nabi dengan agama Islam. Betul, Alhamdulillah kasih ajar Mamat Janggut tu. Bukit Malut bila nak kasih clear senyap je. Tu kena tanya siapa yang buat petition. Jangan tanya saya. Sebab itu saya nak buat petition. Ada orang macam-macam kan. Dia nak buat petition, tanya dia bahalah. Jangan tanya saya. Sebab saya fokus hudud. Tapi saya komen sikit-sikit lah pasal benda ni. Bodoh si Janggut tu penunggang bagi mak. Betul Allah gerakkan mulut dengan anggota badan kita, tapi Allah bagi kita akal boleh fikir. Betul. Syafiq buat kesimpulan untuk isu di Sungai Buloh, adakah akan ramai yang akan dipanggil menghadap? Tak tahulah, saya rasa mungkin ada lah ramai tu, tak tahulah kan. Jadi isu saya punya conclusion saya senang ya. Jadi bila kita minta penguatkuasa buat ajar, penguatkuasa buat ajar lah. Kalau kita nak cakap pasal rasuah ni kita kena bantras, betul. Memang kita bantras sekeras-kerasnya. Saya pun tak sokong aduk ambil rasuah ni. Memang kita kena bantras sebab apa negara kita duduk indeks yang ke bawah atas tinggi dalam rasuah ni. Jadi kita kena bantras. Selain daripada tu, kita minta kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga Majlis Penguatkuasa ni nak elak daripada anggota ambil rasuah ni. Kita dah pernah usulkan dulu. Bermakna kita pakai artificial intelligence dengan kita pakai body cam. Sebab mana-mana negara di dunia pun bila mereka buat ajar, mereka pakai body camera. Bila pakai body camera, macam mana dia nak ambil rasuah? Sebab dekat badan dia ada kamera. Kamera tu dipantau. Jadi dia tak boleh lah nak ambil rasuah. Sebab tu kita cadangkan dulu. Tapi dia bubuh kamera dalam MPV. Boleh, tak ada masalah apa. Bubuhlah kamera dalam MPV dan tetapi kita kena tahu kamera yang mereka letak dalam MPV tu, kamera tu dia menghadap ke depan, belakang tak nampak. Belakang tak nampak. Jadi orang akan ambil rasuah kat belakang. Jadi pakai body camera. Bila pakai body camera, automatik memang tak boleh nak ambil rasuah. Pakai body camera dengan voice recognition. Jadi kita pakai artificial intelligence di dalam bilik kawalan. Jadi tak bolehlah orang nak ambil rasuah tu. Dia cuma cara dia nak cegah daripada pengambilan rasuah ni. Jadi kita kita mohon kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, benda kecil ya, bukan benda besar pun. Kita pastikan setiap anggota penguatkuasa ni diberi body camera yang ada connection dengan wifi. 8 jam punya wifi berapa Celcom dengan TM akan bagi. Dulu masa saya buat ajar dulu, dia kata akan buka 8 jam lah. Jadi cukup lah untuk satu sesi. Jadi itulah untuk kita elak. Sebab memang negara membangun lah ni, semua akan pakai body camera. Macam contoh Australia apa semua pun mereka dah pakai body camera untuk elakkan daripada pengambilan rasuah. Itu yang paling pentingnya. Asri pun ada rekod jenayah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Abang Zam. Saya tadi duduk pergi page Abang Zam lah, duduk tengok Abang Zam buat live lah. Abang Zam tak buat live, saya buat live ya. Waalaikumsalam. Tegak kenyataan PAS Sungai Buloh macam mana? Tengok kenyataan PAS Sungai Buloh macam mana? Berjuang tanah di Pulau Pinang, Fik. Itu Abang Zam punya kerja. Asri tu ada rekod jenayah ke, Fik? Saya tengok ada. Fik, pot mahal tak? Pot yang ni kawan saya bagi, saya rasa dalam 100 lebih boleh dah. Pot ni lagi murah daripada vape. Vape dia mahal lagi. Vape 200 lebih, 300 lebih. Tapi pot ni dia murah lah. RM70, RM60 pun boleh dapat juga. Tapi saya bagilah cadangan. Siapa yang nak isap pot, isap freebase. Sebab saya tengok takut bahaya. Saya tak tahu lah, dia kata ada sat nikotin lah apa semua. Nikotin dia tinggi, 30 mg, 50 mg. Gila babi punya tu kan. Jadi isap yang freebase. Freebase tak ada. Dia 6% nikotin dengan 0% nikotin. Data orang Melayu ni senang tersentuh kalau guna isu Melayu Islam. Pandai si Janggut tu buat marketing. Isu solat, contoh ATM, terah utama setiap division ialah agama Islam. Pegawai tentera yang tak lulus PIFA, pendidikan Islam dan Fardu Ain takkan naik pangkat. ATM ada kagat. Betul, dalam polis pun kita ada bakar dan sebagainya. Hanya orang Sungai Buloh saja tahu ada buluh kadak dekat sungai. Itu setuju. Bukit Malut ATM dah turun, nak buka lebih-lebih tak boleh isu ni. Allah tak pernah salah, kita manusia banyak buat salah, setiap minit lakukan kesalahan. Fik, aku salah seorang yang sign petition hudud. Teruskan perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum Syafiq, Abdul Halim dan semua. Waalaikumsalam Abang Nizam Kasar. Ada lebih 100 store burger kena satu tembak habis semua polis askar. Solat kebanyakan tak jaga. Toya punya Sri. Waalaikumsalam. Pun pemantauan guna drone boleh. Kalau nak pakai drone boleh, kita kena pakai autonomous drone setting. Autonomous drone setting ni dia mahal sebab dia melibatkan banyak benda lah. Dia melibatkan dalam bilik CCC pun dia kena upgrade. Dia tak pakai grafik card, dia panggil apa tau, lupa dah saya. Dia kena ada satu, dia macam benda tu macam grafik card juga, dia panggil apa tau.
Dah lupa dah tinggal Dia macam grafik card tapi dia bukan grafik card. Dia panggil apa? Dia kena yang dia punya tu satu unit tu boleh kontrol 12 kamera je. Satu unit boleh kontrol 12 kamera. Jadi bila drone terbang naik atas, dia kena pakai autonomous. Dia tak boleh kawal, jenuh kawal lah. Dia kena pakai autonomous drone setting, nak kena buat programming lagi, setting lagi kan. Berapa jauh drone ni akan pusing. Berapa jauh drone ni akan pusing, dan dia akan buat face recognition. Dia akan dilengkapi dengan 4 spektrum kamera. Dia ada night vision, dia ada hitam putih ni untuk dia detect kumpulan. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada macam-macam lah. Dia ada macam-macam kat situ. Jadi kos dia banyak. Jadi pakai body cam pakai body cam lagi senang. Sebab apa? Dia nak kena pantau satu bandar tau. Kalau autonomous drone setting ni, dia akan pantau satu bandar. Dia tak pantau seorang-seorang anggota. Jadi lebih baik pakai body camera. Gaji polis kena naik lagi, serius. Kalau kita tengok gaji polis dekat Dubai pun tinggi tetapi mereka masih juga ada masalah rasuah. Gaji ni bukan salah satu masalahnya. Masalahnya adalah keinginan yang melebihi, dan benda tu kita tak boleh salahkan pasukan keselamatan semata-mata, sebab sifat manusiawi ni ada dekat semua orang. Semua orang nak nakkan harta, semua orang nak nakkan wang ringgit, dan semua orang nak nakkan wanita. Lebah janggut tu sebenarnya dah tersilap langkah Fik. Dia sendiri dah mengaku tak sangka virus yang dia buat tu cepat panas. Pentingkan ATN dan PDRM dari dulu lagi. Pentingkan agama Islam, sifat manusiawi, buat manusia tak ikut agama. Malam ni rest Syafiq, saya tak buat live. Oh ya ke? Yang paling betul kerajaan kena bagi gaji yang cukup kat polis askar, baru dia orang tak ambil rasuah. Ni faktor gaji ni tak ada lagi tuan-tuan. Faktor gaji ni mana-mana negara haknya. Contoh macam US pun mereka punya gaji tinggi, tapi masih ada juga anggota polis yang ambil rasuah. Sebab ni adalah keinginan manusia, dia nak lebih daripada tu. Isu body camera ni aku pernah cadangkan pada pihak polis menggunakannya. Malah dalam kenderaan polis juga saya sarankan ada kamera di dalamnya. Itu saranan saya semasa policing community dulu. NCIG Fik, selamat, sedap. Cerita sikit pasal debat Mujahid dan Aziz. Yang tu saya tunggu huraian daripada Dr. Ashraf Wajdi. Ghost Tracon Breakpoint. Fik, nampak pemberi rasuah tak kena tindakan berat. Contoh situasi Tokyo judi tak tahan kena ras, dia buat. Sebab tu saya kata rasuah ni dia melibatkan, dia ada seksyen tu 15A dengan 16A, pemberi dan juga penerima rasuah. Kebanyakan yang kes-kes dalam Malaysia ni semuanya penerima rasuah kena tindakan. Jadi kita nak tanya, bila nak hapuskan pemberi rasuah? Sebab yang paling penting ni kena hapuskan pemberi rasuah. Sebab apa? Sebab bila tukar je pegawai mana pun, pemberi rasuah ni akan tetap juga bayar rasuah. Jadi kena tangkap dua-dua, kena tangkap pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Sebab di dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dia ada tu seksyen 15A dengan 16A, iaitu pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Patutnya kena tangkap dua-dua. Siapa yang bagi pun kena tangkap, siapa yang ambil pun kena tangkap. Isap puas nak berhenti rokok, ambil 50mg baru puas. Jangan main gila, pecah pembuluh darah tuan. Betul bos, bagus. Tapi Jeep duk cari salah kot lain pula. Perasuah juga harus dikenakan tindakan berat. Zam, aku add hang tu approve sat. Guna hikmat ejen Ali Fik. Guna ejen Ali ya. Pakai apa? Pakai, dia panggil apa? Anak saya duk tengok dia pakai apa? Dia punya tu dia panggil apa? Iris. Patut anggota polis ni semuanya disediakan iris. Iris macam haram. Okey tuan-tuan. Siapa pula dah ni? Okey tuan-tuan. Itu adalah berkenaan dengan Sungai Buloh lah. Berkenaan dengan Sungai Buloh. Jadi kita jangan kecam lah. Kita jangan kecam tindakan yang telah diambil penguatkuasa sebab nak buat macam mana. Sebab dia Dr. Ashraf live pukul 11 kot. Okey, tak apa, nanti saya akan tengok. Dr. Ashraf tengah live pasal debat. Dia tengah live pasal debat. Saya habiskan sekarang ni lah live. Okey tuan-tuan, saya last kali saya nak jawab pasal isu Abang Non.
pasal isu Abang ni, saya tengok dia punya ulasan ulasan dia yang hakim tadi tu kan, dia adalah berkaitan dengan dia bila nak buat pengampunan ni di dalam perlembagaan, dia ada proses dia. Proses pengampunan ni dia mesti melibatkan jawatan kuasa pengampunan. Jadi jawatan kuasa ni lah yang akan membentangkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi dalam isu Abang Non, jawatan kuasa tak ada. Jawatan kuasa tak ada. Orang kata apa? Disebut dalam tu. Jadi dia dibentangkan oleh siapa? Atau disebut dia Tommy Thomas saya dah lupa dah. Jadi jawatan kuasa penilai ni tak ada. Jawatan kuasa penilai ni tak ada. Itu yang jadi masalahnya, sebab dia jadi faktor politik. Sebab apa? Pengampunan ni dia ibarat dia ada dua tadi dia sebut di situ. Ini bukan dikategorikan sebagai pengampunan, tetapi membatalkan hukuman kesalahan. Jadi dia disabit kesalahan meliwat. Tetapi dia belum belum habis dia punya tempoh pemenjaraan tu, ataupun belum cukup dia punya tu, telah pun dihapuskan dia punya hukuman tu. Ibarat menidakkan kuasa kuasa mahkamah. Yang tu yang pertama yang dia sebut tadi, yang berkenaan dengan benda tu. Maknanya selalunya orang yang dapat pengampunan ni dia 9 tahun, dia kena habiskan dia punya tu dulu 8 tahun dan sebagainya. Lepas tu penilai akan bagi tahu baik ataupun dia telah nampak macam dia ni dah insaf dengan apa yang dia buat, barulah dia akan nilai untuk dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diberikan pengampunan. Itu yang saya faham lah. Itu yang saya faham. Dalam kes Abang Noh ni, dia baru masuk, lepas tu selepas tukarnya kerajaan, belum ada lagi jawatan kuasa penilai, terus dia dibawa kepada pengampunan agung. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau kata betul lah apa yang dihuraikan tadi, aku percaya Fik, kalau bab penguasaan ni dia faham, sebab dia ada pengalaman selok-belok dah bergerak dalam perjuang keadaan. Serampang dua mata ke Sungai Buloh, kiri kanan kena kan. Abang Anwar belum tamat edah lah Fik kan. Anwar kena masuk jail balik kan. Kalau nak ikutkan balik kalau nak ikutkan Anwar Ibrahim ni, dia kena penjara balik lah. Sebab apa? Dia membatalkan dia punya tu dikira sebagai membatalkan hukuman mahkamah. Yang saya baca tadi lah, saya baca dalam 3 paper. Ada satu paper yang yang dihuraikan bahawa ini adalah bukan pengampunan tetapi membatalkan kuasa mahkamah. Sebab mahkamah menjatuhkan pencerahan terbaik lembaga pengampunan tak tubuh sebab PH baru 2 hari memerintah. Ya betul. Jadi siapa yang baca dia tahulah. Yang pertama saya tertarik kepada yang pertama Abang Adino. Saya rasa Abang Adino baca benda ni saya tertarik yang pertama Abang Adino. Sebab dalam tu dia kata mahkamah menjatuhkan hukuman ibarat Tommy Thomas mengambil tindakan ibarat menghapuskan kuasa mahkamah. Maknanya menidakkan hukuman yang telah dibuat oleh mahkamah. Sebab dia tak cukup dia punya ni lagi. Itu yang saya tertarik tu. Dekat sini kita tengok sebab apa saya tarik kat sini saya tarik dekat sini. Jadi kita tengok hari ni Kerajaan Pakatan Harapan depa tak hormat the rule of law. Jadi kita lengkap di sini tuan-tuan. Kita lengkap. Okey, daripada sudut rasuah, depa membebaskan Lee Guang Eng daripada tuduhan rasuah. Daripada sudut pengganas ataupun dipanggil sebagai tindakan subversif, mereka membebaskan LTTE. Apa yang akan jadi dekat dalam negara kita? Daripada sudut dadah, mereka melepaskan anak Mak Sabu. Dan daripada sudut LGBT ataupun di dalam seksyen yang berkenaan dengan kes liwat dan sebagainya, mereka menidakkan. Jadi apa yang akan berlaku? Jadi kalau mereka memerintah, kalau ada lagi orang yang percaya kepada Pakatan Harapan, maka negara kita akan jadi huru-hara. Negara kita akan penuh dengan rasuah. Negara kita akan penuh dengan militan. Sebab apa? Militan sepatut kena bawah tindakan SOSMA. Lepas LTTE akan penuh dengan militan, ajaran militan dan sebagainya. Orang bom sana, bom sini. Nak jadi macam tu dekat negara kita. Bom sana, sagi kat Kedah kena bom, dekat Selangor kena bom. Sebab mereka ni dibebaskan. Lepas tu kes dadah. Kes dadah pun urine bila pergi kat kimia boleh clear. Dadah ganja bukan kimia. Ganja candu pun boleh clear. Jadi semua orang pakai isap ganja lah. Dan juga menghalalkan tindakan liwat-meliwat ni. Ni yang jadi masalah ni. Liwat-meliwat ataupun dipanggil jubur-menjubur. Ni ayat saya lah. Juburi-menjuburi. Itu yang kita risau. Jadi mereka tidak menghormati the rule of law. Sebab tu saya kata saya tertarik dekat situ. Sangkutlah hidung. Mereka tidak menghormati the rule of law. Mereka tidak menghormati the rule of law. Itu yang nampaknya. Fik, lama tak nampak motak buan, lama sepi. Ya betul, saya tak nampak. Pukul 11 Fik baru Datuk live ya kah? Assalamualaikum Fik, terbaik. Waalaikumsalam.
Muhammad Zamri Masik, kau ada buat live tak malam ni? Salam Syafiq, terlepas bahlah. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena game lagi dengan Atuh. PKR dulu tak sabar nak bawa keluar Anwar. Ya betul. Agreed. Alka A. Saya rasa dia tak kena game. Dia tak kena game. Sebab ini adalah orang kata apa, dia membincangkan tentang perkara pengampunan ni. Selamanya jadi bakal PM. Prosedur ampun yang tidak sah. Lawyer Made Hanif Katiri. Anwar boleh masuk ke Sungai Buloh balik ke Fik. Dia kena masuk lah. Dia kena menjalani hukuman. Kalau kata dia pengampunan penuh dia tu terbatal, sebab benda ni dah lama. Sebab sebelum ni pun Sultan Muhammad ada buat keluar kenyataan tentang pengampunan dia ni. Jadi kalau kata pengampunan dia ni terbatal, maka dia kena menjalani hukuman penjara. Mana boleh kata okey, kalau contohlah kata dia memanipulasi tentang pengampunan, nak biarkan dia bebas, tak boleh. Mesti dia kena menjalani proses mahkamah. Kalau tidak, benda ni akan berbangkit, isu ni akan berbangkit dan orang akan menggunakan orang akan menggunakan kuasa ni. Di mana lepas-lepas ni pun orang lain boleh gunakan kuasa politik untuk membebaskan seseorang daripada penjara. Tak boleh hantar macam tu. Dia kena penjara balik. Dan Anwar ni memang kena duduk dalam penjara, sebab kalau dia duduk dekat luar, dia akan bawa mudarat kepada orang. Tempat dia ni, dia akan hidup dan mati di dalam penjara. Itu adalah kebaikan kepada rakyat Malaysia. Jadi kita kena faham benda ni. Kalau Anwar duduk di luar, dia akan mengancam ketenteraman awam. Dia akan mengancam kedudukan perlembagaan kita. Jadi kita mesti biarlah dia duduk dalam Sungai Buloh. Kalau dia duduk kat luar, jahanam Malaysia. Lulusan yang terbaik, Fik, teruskan. Mujahid tadi debat aku hangat betul. Dia nak pertahankan TH atau DP. Teruskan, Fik. Saya tak tahu apa-apa, tapi PH memang anjir. Awak dulu, Fik. Salam. Jumpa di live Dr. Ashraf. Ya, terima kasih. Al-Juburi. Masa PH memerintah banyak kes digugurkan. Betul. Ganja untuk perubatan Thailand dah lulus dah. Okey, kita kena tengok agak tuan-tuan. Ganja ni memang orang kata untuk perubatan. Banyak juga dadah-dadah yang digunakan untuk perubatan. Metadon pun guna untuk perubatan. Metafetamin pun ada yang digunakan untuk perubatan dan sebagainya. Semua dadah ni asalnya ubat. Dan dia disalahgunakan. Sama juga macam ganja. Kita kena fikir dekat sini tau. Kalau mudarat dia banyak, kita tak boleh bawa. Sebagai contohnya, dia mungkinlah hasil daripada kajian menunjukkan bahawa 20% boleh membawa perubatan. Tetapi 80% dia adalah mudarat. Dan kalau kita nak halalkan ganja ni, adalah halal dalam skop perubatan saja. Macam dadah-dadah lain juga, dihalalkan dalam skop perubatan. Contoh macam ubat bius. Ubat bius yang tuan-tuan kena bedah tu pun dadah juga. Boleh guna biasa-biasa. Bila sebut halal ni, bukannya halal untuk digunakan semua orang. Saya yang tak ada sakit pun boleh halal hisap ganja macam tu ya. Boleh hisap ganja. Padahal saya tak ada sakit apa pun. Saya tak ada sakit kanser, saya tak ada sakit apa, tapi halal hisap ganja. Tak boleh macam tu. Bila dikatakan dekat Thailand ni halal untuk perubatan, halal untuk perubatan lah. Perubatan kanser saja boleh guna ganja. Tapi bila kita sebut nak bagi halal untuk perubatan, semua nak ganja ni sepatutnya dihalalkan. Habis tu orang yang tak ada sakit pun boleh hisap ganja jadi lalak. Lagi mampus lah tuan-tuan. Rosak anak bangsa kita. Jadi kita jangan buat benda bodoh macam tu. Kalau nak halal dalam skop daripada skop perubatan saja. Kalau kita nak bagi halal kepada keseluruhan, saya cakap dengan tuan-tuan, benda sedap ni mana ada orang boleh tolak. Benda sedap ni orang tak boleh tolak. Ada orang yang sedap dengan perempuan, ada orang yang sedap dengan alkohol, ada orang yang sedap dengan dadah. Benda-benda menghayalkan ni, benda-benda ni banyak orang yang tak boleh tolak. Kebanyakannya orang tak boleh tolak lah. Orang yang minum arak, okey dia nak minum arak. Orang yang isap ganja, jadi kita nak bagi lesen pula. Rosak anak bangsa kita. Habis semua pakai duk lalak duk tepi tangga. Ni tanya siapa ni? Berubat bang. Berubat apa? Berubat jiwa bang. Berubat jiwa. Kepala toyam yang berubat jiwa. Kita turun tangga je ataupun kita keluar nampak anak bangsa kita duduk lalak isap ganja kan. Kita tanya siapa ni isap ganja ni? Bang, berubat bang. Berubat pula toyam yang berubat. Berubat pula toyam. Tak boleh. Kalau nak gunakan pun dia dimasukkan di dalam jadual berkenaan dengan dadah terkawal. Untuk tujuan apa? Tujuan perubatan sahaja. Tak boleh kata nak minta halal, habis semua. Boleh, kita boleh bagi ada ganja. Kepala toya dah, tak boleh bang. Jangan buat gila. Saya fikir boleh guling-guling lah kepala kalau Anwar masuk dalam. Jangan isap rokok sebab tu sangkut nafas.
Pesalah dadah tak patut dipenjara. Setuju tak, Fik? Okey, hak ni berkaitan dengan Papa Gomok. Saya tahu soalan ni berkaitan dengan Gomok. Bila orang khabar, ramai orang nak tanya. Ramai orang nak tanya saya tentang Gomok. Jadi saya tuan-tuan, saya bagi kesalahan pertama tak ada masalah apa. Mungkin dia ni tersalah pilih jalan. Kesalahan pertama ni saya minta satu je. Dia bukan dimasukkan di dalam pusat pemulihan, tetapi dia dimasukkan di dalam pusat pemulihan akidah. Sebagai contohnya, kita ada pondok-pondok masuk inabah dan sebagainya. Sebab apa? Kita tahu dah dia keterlanjuran dalam khayalan ni. Jadi dia mesti memperbaiki akidahnya. Dia mesti masuk dalam pondok, dia mengaji agama dan sebagainya. Bila dia keluar esok, dia akan jadi orang yang boleh bagi bagi orang kata pedoman kepada orang yang lain. Itu yang saya setuju. Jadi kalau kata depa ni kesalahan pertama, dihantar masuk ke pondok-pondok, antaranya pondok inabah ke, pondok Pak Ya ke mana ke, suruh dia pergi belajar kitab. Suruh dia pergi belajar kitab. Jadi kalau kata nak masuk dalam pengasih dan sebagainya, pengasih pun dia ada bagi detox dan sebagainya. Jadi orang kata kos dia mungkin tinggi. Jadi masuk dalam pondok. Jadi duduk dalam pondok. Jadi kita boleh memartabatkan pondok daripada segi tu. Sebab lah ni bila kita sembang pondok saja, pondok ni semua budak-budak kecil, comel-comel. Gini. Assalamualaikum pak cik. Kecil-kecil kenet-kenet, pakai jubah, pakai serban dan sebagainya. Tapi kita tak ada pondok-pondok remaja. Kita ada, bukan tak ada. Jadi kita gunakan peluang tu. Maknanya kita untuk memartabatkan institusi pondok. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, perubatan dadah yang paling berkesan berdasarkan statistik, di antara pusat pemulihan dadah dengan pondok inabah lebih ramai orang yang pulih daripada penyalahgunaan dadah. Pondok inabah di Bukit Tembaga. Jadi di sini menunjukkan bahawa zikir itu lebih baik daripada suruh dia kawat. Antara perbezaan di antara zikir dengan dia duduk dalam pusat pemulihan ni. Jadi lebih baik hantar orang-orang yang pengaruh dadah ni, hantar mereka pergi pondok. Lebih bagus. Dekat situ kita dapat memartabatkan pondok. Itu saya setuju bab tu. Tapi untuk kesalahan kali pertama, bila kesalahan kali kedua, ini disengajakan. Maknanya dia kena tangkap, dia dah kenal itu dadah, tetapi dia tetap juga buat kesalahan yang sama. Itu bermakna dia sengaja. Bila dia sengaja, memang dia harus dihukum pemenyaraan. Dan perlu ditambah satu lagi. Sekiranya dia melakukan kesalahan kedua dalam penyalahgunaan dadah, dia mesti menghabiskan masa dia di dalam penjara sebagai hukum bagi dia. Hukum kerana dia dah tahu tetapi dia tetap ambil. Selepas dia keluar daripada penjara, sebab krisis ni banyak. Saya ada statistik, saya buat dulu. Selepas dia keluar daripada penjara, dia akan kembali kepada jalan yang sama. Dia akan pergi kepada dadah dan sebagainya. Jadi selepas dia keluar daripada penjara, dia kena habiskan 48 bulan di dalam pondok sekurang-kurangnya. Maknanya 2 tahun lah. Maknanya 2 tahun dia kena masuk pondok. Yang tu saya setuju. Kalau buat macam tu. Sebab saya dah tengok dah ramai orang yang sembuh. Sebab saya duduk pergi belajar sana. Bila saya pergi belajar sana, saya tengok lah. Ramai yang sembuh, ramai yang jadi bagus. Disebabkan pemulihan berdasarkan agama dan sebagainya. Itu yang paling pentingnya. Siapa yang tak kenal dengan Anwar, kepala reformasi dan kepala demonstrasi, kena tambah lagi satu, kepala jubur negara. Kepala jubur negara. Mungkin ada PRK Port Dickson. Tak ada dah pilihan raya terus ya. Saya guna untuk asma, alhamdulillah sihat. Kalau anda guna Syukri Harun, sila delete saya dekat dalam post saya. Sebab apa? Saya tak nak anda mempromosikan tentang ganja dalam post saya, dan saya tak nak anda ditangkap. Jadi saya pun tolong padam. Saya tolong padam, sebab anda mengaku bahawa telah memasukkan barang terlarang di dalam badan, boleh jadi satu kesalahan. Anwar ni bahaya bukan dalam negara, tapi di luar negara pun bahaya, membawa isu Malaysia di channel CNN. Anak Mak Sabu